Salam sejahtera saya ucapkan, nama saya Lidwina Laurenis, memegang nomor metrik BE 181104448. Hari ini saya akan membentangkan tentang tesis kajian yang telah saya jalankan yang bertajuk Ragam Bahasa dalam Film, Arahan dan Lakonan P. Ramlee, analisis terhadap film Pendekar Bujang Lapuk yang diterbitkan pada tahun 1959. Baiklah, kita masuk kepada subjek kajian. Subjek kajian ini ialah ragam bahasa dan film Pendekar Bujang Lapuk, di mana pengkaji telah menganalisis film Pendekar Bujang Lapuk menggunakan 17 jenis ragam bahasa. Kita beralih kepada permasalahan kajian. Menurut Nur Izyani binti Kamarudin 2009, kajian dunia perfilman bukan sekadar kajian terhadap audio, visual, latar dan perwatakan sahaja. Aspek terpenting yang menjadi bahan utama ialah bahasa yang digunakan di dalam film. Oleh itu, merujuk kepada permasalahan kajian, pengkaji ingin mengkaji penggunaan ragam bahasa dalam dialog film terpilih, yaitu film Pendekar Bujang Lapuk, di mana pengkaji menfokuskan sebanyak 17 ragam bahasa. Terdapat 3 objektif kajian yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini. Objektif yang pertama yaitu mengenal pasti ragam bahasa mengikut jenis yang digunakan di dalam film Pendekar Bujang Lapuk. Objektif yang kedua, mendokumentasi ragam bahasa yang terdapat dalam film Pendekar Bujang Lapuk. Objektif yang ketiga yaitu menganalisis fungsi penggunaan ragam bahasa dalam film Pendekar Bujang Lapuk. Kita beralih kepada sorotan kajian literature. Dalam kajian ini juga, pengkaji telah melakukan kajian sorotan literature, yang mana pengkaji menjadikan kajian-kajian lepas sebagai rujukan kepada kajian yang akan dilakukan oleh pengkaji. Antara kajian sorotan literature yang digunakan oleh pengkaji sebagai rujukan ialah kajian daripada Abdul Rahman Ahmad Hanafiah 2004 dalam bukunya yang bertajuk Komunikasi dalam Tradisi Melayu dengan Teori Pemikiran Tamadun Melayu. Kajian seterusnya ialah kajian Johan Jafar 1982 yang telah membincangkan tentang perkembangan dalam bidang perfilman, diikuti dengan kenyataan Mansur Putih 1989 yang telah menerangkan tentang cara filem itu digerakkan menerusi penggunaan kamera. Sorotan literature yang seterusnya di mana perkembangan industri filem yang telah diterangkan oleh pengkaji lepas seperti Mahadi J. Murad 2006 yang telah menerangkan tentang perkembangan era filem Melayu. Dikuatkan lagi dengan kenyataan Jim Samsudin 2014 di mana ia menyatakan kebangkitan penerbitan filem Melayu sekitar tahun 1930-an sehingga mencapai zaman kegemilangan sekitar tahun 1950-an hingga pada tahun 1960-an. Kenyataan Fatimah Muhammad Syukri dan Nur Afifah Banitia Abdullah 2020 yang telah menyatakan bahwa P. Ramlee adalah pengarah filem Melayu yang telah menjadi pemula dan pencetus utama dalam memecahkan tradisi kandungan filem Melayu ala Hindustan. Sorotan literature yang seterusnya digunakan oleh pengkaji melalui kajian Hamdan bin Ali Hasan 2006 yang telah mengkaji filem Pendekar Bujang Lapuk dalam satu kajian formalistik yang berkata bahwa unsur-unsur bahasa merupakan salah satu kekuatan dalam cerita tersebut. Menurut Muhammad Zamzuri dan Jessica Ong 2011, dalam membicarakan aspek bahasa sebagai saluran message atau makna dalam film, elemen nilai estetika merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji penggunaan bahasa dalam film. Melalui sorotan lepas, pengkaji mendapati bahwa sememangnya terdapat kajian yang banyak mengkaji tentang penggunaan bahasa dalam film, namun pengkaji mendapati bahwa belum ada lagi kajian yang mengkaji tentang penggunaan ragam bahasa di dalam film sehingga pengkaji tertarik untuk membuat kajian ini. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada ringkasan metodologi. Kajian ini merupakan kajian kualitatif di mana pengkaji menggunakan kaedah pemerhatian dan pengamatan untuk menganalisis dapatan kajian sebagai data primer. Melalui dapatan data sekunder pula, pengkaji menggunakan analisis dokumen di mana kaedah kajian dilakukan dengan menggunakan kaedah perpustakaan dan melayari internet. Seterusnya kita beralih kepada dapatan kajian. Pengkaji mendapati filem tersebut mempunyai durasi 104 menit dan mempunyai adegan 40 buah adegan. Dan pengkaji telah mendapati terdapat 50 penggunaan ragam bahasa di dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Pecahan carta pie ini menunjukkan bahwa terdapat 17 pecahan penggunaan ragam bahasa dalam filem dengan masing-masing menunjukkan jumlah peratus setiap ragam bahasa. Peratus pecahan filem ini mewakili sebanyak 50 penggunaan ragam bahasa.
Dapatan kajian yang seterusnya ialah pengkaji telah menerangkan tentang fungsi penggunaan ragam bahasa di dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Pengkaji telah menerangkan fungsi-fungsi penggunaan ragam bahasa ini berdasarkan kepada susunan peratus pecahan ragam bahasa. Kajian ini memberi satu bentuk pendidikan kepada masyarakat tentang penggunaan ragam bahasa yang sememangnya wujud dari zaman dahulu lagi, serta bukti penggunaannya dipaparkan melalui filem dan tanpa sedar, ragam bahasa ini digunakan dalam pertuturan seharian. Kajian ini juga memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang penggunaan ragam bahasa sekaligus menyumbang kepada kajian bahasa khasnya dalam ragam bahasa, yang mana ragam bahasa ini semakin dilupakan dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, ragam bahasa ini perlu dilestarikan semula untuk warisan bahasa kepada generasi akan datang. Sekian saja pembentangan daripada saya. Semoga kita akan berjumpa lagi di lain hari. Sekian dan terima kasih.